Hai, Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tahun 3, Unit 7, Keyakinan Diri. Selam dan kawal. Budak lelaki lemas dalam kolam renang, berita harian. Kuala Lumpur, seorang kanak-kanak lelaki berusia 9 tahun ditemui lemas di kolam renang sebuah kelab golf di Bukit Beruntung di sini. Ada lagi? Budak lelaki lemas dalam kolam renang? Budak lemas di kolam renang ketika ikut ibu minta kerja di resort. Pelajar 13 tahun mati lemas di kolam renang di Nungun. Bahayanya aktiviti mandi di kolam renang jika tidak dipantau. Apa kaitannya dengan aktiviti pembelajaran kita pada hari ini? Baiklah. Standard kandungan, melakukan kemahiran keyakinan dan keselamatan dalam air. Standard pembelajaran, mengawal pernafasan untuk satu jangka masa semasa di bawah permukaan air. Baiklah, sekarang kamu boleh rujuk buku teks halaman 41. Kamu perhatikan gambar yang dipaparkan. Pada waktu cuti sekolah yang lalu, keluarga Susan bercuti di Taman Tema Air. Di situ ada juga soalan. Nyatakan langkah-langkah keselamatan ketika melakukan aktiviti air. Kamu perlu mengetahui langkah-langkah keselamatan disebabkan aktiviti air adalah antara aktiviti yang berbahaya jika kamu tidak dipantau. Langkah-langkah keselamatan ketika melakukan aktiviti air, yang pertama, periksa kedalaman kolam. Kedua, pastikan pengawal atau penyelamat kolam berada di tepi kolam. Ketiga, gunakan kelengkapan yang betul seperti pelampung. Keempat, jangan berlari di tepi kolam renang kerana lantai kolam biasanya agak licin. Kelima, pakaian haruslah sesuai untuk menjalankan aktiviti renang, iaitu pakaian renang. Keenam, sekiranya menghadapi masalah di dalam air, bawa bertenang. Pusingkan badan supaya anda berada dalam keadaan terlentang. Dan jika ternampak seseorang, lambaikan tangan untuk menarik perhatian. Cara lain ialah dengan meletakkan tangan anda di dalam air. Dan yang terakhir, sentiasa mematuhi arahan guru, ibu bapa ataupun orang yang lebih dewasa. Baiklah, sekarang kamu rujuklah buku teks halaman 42. Selam dan kawal. Mari belajar cara mengawal pernafasan di bawah permukaan. Terdapat 3 cara. Yang pertama, berdiri di dalam kolam, tarik nafas. Yang kedua, rendahkan badan sehingga kepala berada di dalam air. Tahan nafas beberapa saat. Hembus nafas perlahan-lahan. Dan cara yang ketiga, berdiri semula dan tarik nafas. Sekarang kamu lihat pula apa yang sedang berlaku di kolam renang tersebut. 1, 2, 3 dan hembus nafas perlahan-lahan. Mereka sedang melakukan aktiviti ataupun teknik melakukan bubble. Merupakan perkara asas yang perlu dilakukan sebelum melakukan renangan. Yang kedua, perlu belajar bernafas di dalam air. Kebiasaannya ramai yang bernafas menggunakan mulut, tetapi jangan pula membuka mulut. Ketiga, sebelum masuk ke dalam air, pastikan anda telah mengambil oksigen dengan cukup. Dan yang keempat, menyelam dan keluarkan bubble secara sekata selama 3 kali. Untuk kali keempat, lepaskan bubble yang banyak dan cuba lepaskan badan anda. Jika berjaya, anda akan rasa terapung. Kenapa? Ini kerana dengan bubble tersebut membantu anda untuk terapung di air. Di sini cikgu ada kongsikan satu video cara melakukan teknik bubble. So hari ni kita akan belajar cara macam mana kita nak menggunakan teknik bubbling, teknik bubble. So mula-mula kita ambil nafas sebenarnya di udara menggunakan mulut dan menghembuskan di dalam air menggunakan hidung. So kita tengok, ambil nafas menggunakan mulut, lepas tu hembus di dalam air menggunakan hidung. Maksudnya dalam air tu, masa dalam air tu mulut kita tertutup. So mulut kita tertutup menggunakan hidung sahaja. So boleh praktis bagi kita tenang di dalam air. So ini sebenarnya cara yang betul ataupun cara yang sempurna bila kita berenang. So bila kita masuk je dalam air, kena keluarkan udara yang ada. Ingat ya anak-anak, pastikan anda selalu menjaga keselamatan ketika melakukan aktiviti air. Sebagai tugasan, kamu hanya perlu nyatakan langkah-langkah keselamatan ketika melakukan aktiviti air. Salin dalam buku Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Itu sahaja, selamat belajar dan menjawab soalan. Terima kasih.